Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel. Anda bersama saya dalam program Cerita di Sebalik Berita. Macam biasa, petang-petang macam ni saya akan bawakan perkongsian cerita daripada rakan setugas saya yang keluar membawakan laporan terkini. Dan petang ini cerita lebih tertumpu kepada suasana pada bulan Ramadan tahun ini. Saya tertarik untuk mengupas laporan yang dibawakan oleh Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan, yang sebelum ini beliau ada keluar membuat tinjauan yang mana bukan sahaja di masjid bagi melihat kadar pematuhan SOP bagi solat tarawih dan solat berjemaah, malah beliau juga ada ke Bazar Ramadan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, antara bazar terbesar di Kelantan, untuk melihat kerancakan orang ramai yang lepaskan rindu selepas 2 tahun tak dapat pergi ke bazar. Muhammad Fandi, boleh terus saja bercerita kepada kami ya. Kita tahu kemeriahan itu pastinya dirasai, namun bagaimana perasaan orang ramai, tak kiralah peniaga ataupun penduduk, sebaik saja mereka boleh keluar sambut Ramadan seperti sedia kala sebelum ini? Baik, terima kasih Faris dan juga selamat menyambut Ramadan buat Faris. Sebenarnya kita tahu sepanjang tempoh kawalan pergerakan yang lalu, Bazar Ramadan antara peniaga yang tidak dibenarkan beroperasi. Dan umum juga mengetahui bahawasanya penganjuran Bazar Ramadan bukan sahaja di Kota Baru, sebaliknya di hampir ke semua daerah ataupun jajahan di Kelantan ini, yang mana saat ini ataupun sepanjang waktu Ramadan inilah para peniaga yang tidak dapat berniaga di premis seperti kedai makan, tidak dapat berniaga di kedai-kedai tertentu, mereka mengambil kesempatan untuk berniaga di Bazar Ramadan. Dan dalam tempoh sepanjang sebulan inilah mereka ingin mencari pendapatan lebih, meraih pendapatan yang lebih dan juga membuat duit, orang kata. Jadi tempoh 2 tahun yang lepas, kita tahu penganjuran Bazar Ramadan tidak dibenarkan, bukan sahaja di Kelantan, sebaliknya di semua negeri. Dan kali ini, Ramadan kali ini, penganjuran Bazar Ramadan dibenarkan. Dan saya juga sempat mengunjungi perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, yang mana tempat itu biasanya akan menempatkan lebih daripada 300 peniaga Bazar Ramadan yang menjual pelbagai barangan, daripada kuih tradisionalnya, daripada lauk pauknya, sehinggalah ke minuman dan sebagainya. Dan apabila saya menemui beberapa pengunjung, terutamanya mereka yang berada di Kota Baru sendiri atau di pinggir bandar Kota Baru yang mengunjungi Bazar Ramadan pada tahun ini, nyata mereka begitu teruja. Bahkan saya dimaklumkan juga ada yang dari luar pada Kelantan, daripada Kuala Lumpur, yang pulang untuk menyambut Ramadan bersama keluarga, turut mengambil kesempatan berkunjung ke Bazar Ramadan. Jadi apa kata Faris, kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh pengunjung di Bazar Ramadan perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat itu. Hari ni teruja sebab lama dah tak main bazar. Beli ni gula daging kawah, beli gula siput. Lama dah kan kita tak mari bazar. Biasa beli lauk tepi jalan je lah. Tu pun tubik sekejap je lah. Ya, semarim daripada kecil je. Sebenarnya daripada Kuala Lumpur. Baru siapa? Rumah makan. Okey, perasaannya sangat suka lah. Sebabnya dah 2 tahun lebih kita tak ada kan. 2 tahun lebih dah tak ada. Kerana pandemik. Jadi tengok suasana memang meriah sangatlah. Sambutan pun sangat baiklah. Tapi kena ni lah, jaga SOP lah. Itulah pesan-pesan pada orang ramai tu, jaga SOP lah. Perasaan saya bila mari hari ni saya happy lah sebab sudah 2 tahun tidak ada bazar. Jadi ini adalah bazar pertama setelah 2 tahun. Dan SOP masih ada, kita ada lagi mask. Tapi sudah kita mengamalkan norma barulah untuk hidup di dalam COVID ni. Muhammad Fandi, kalau dekat Lembah Kelang ni, gerai yang menjual hidangan ataupun masakan daripada Kelantan itu antara yang paling ramai orang datang ataupun paling panjang lah beratur. Contohnya seperti gerai nasi kerabu dan sebagainya. Dan kalau di Kelantan itu sendiri pula, bagaimana? Gerai apa sebenarnya yang menjadi tumpuan dekat Kelantan tu pula, Muhammad Fandi? Biasanya Faris, antara gerai yang menjadi tumpuan seperti kuih-kuih yang rare, termasuklah kuih kubah guling yang pernah viral satu ketika dahulu. Kuih tradisional seperti tai itik, maaf saya cakap, tapi itu bahasanya.
kuih seperti jala emas, buah tanjung, pemanis mulut yang sentiasa digemari bukan sahaja kanak-kanak, sebaliknya warga emas tetap dicari dan gerai tersebut yang menjual kuih tradisional tetap mendapat kunjungan dan juga mendapat pelanggannya. Termasuk juga gerai yang menjual seperti lauk pauk yang biasanya lauk pauk seperti ayam golek, ayam bakar, jenis benda-benda yang berbakar seperti ayam percik dan sebagainya tetap menjadi pilihan pelanggan yang akan mendapatkan bekalan ataupun lauk tersebut untuk tujuan juadah berbuka puasa mereka. Dan Faris juga untuk makluman, di Bazar Ramadan perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat ini, apa jua yang terlintas, kita rasa kita nak makan sesuatu yang mungkin sukar dicari pada hari yang luar kebiasaan, luar pada tarikh Ramadan, luar pada sambutan Ramadan ini, mungkin sukar untuk mencari lauk tersebut. Namun pada kali ini, apa jua yang kita terlintas, kita rasa kuih ni ataupun lauk ini sukar dicari, kita boleh cari ataupun boleh didapati di Bazar Ramadan ini. Antaranya seperti yang saya saya tulis story, saya buat story semalam berkenaan dengan kerabu sare ataupun sejenis alga merah yang daripada rumpai lauk yang kemudian diproses, dikeringkan dan sebagainya, akhirnya menjadi satu menu makanan yang begitu rare dan juga tradisional di Kelantan ini. Kerabu sare, kalau sebut saja Faris, mungkin Faris sukar untuk mengenali bagaimana kaedah kerabu sare ini, bagaimana pembuatannya. Namun kalau di Kelantan ini, kerabu sare antara makanan yang wajib ataupun satu ulaman yang wajib yang biasanya dimakan bersama dengan nasi kerabu. Namun pada bulan puasa ini, biasanya ulaman ini ataupun kerabu sare ini dijadikan sebagai pembuka selera. Kerana tumisnya, sambal yang digunakan, kerisiknya, sambal kelapa yang diadunkan sekali itu menyebabkan kerabu sare yang kita tahu rumpai lauk yang dikeringkan itu rasanya tidak ada beza, tidak ada rasa apa pun. Namun apabila dicampur dengan campuran tersebut, boleh menjadi pembuka selera. Itu salah satu ulaman ataupun lauk pauk yang tradisional di Kelantan. Saya kira mungkin banyak lagi lauk pauk yang kita tak pernah dengar di Lembah Kelang tapi ada di sini. Seumpama yang kata macam gulai siput, gulai etak dan sebagainya, mungkin ada dijual di Bazar Ramadan. Dan itulah sebenarnya Faris, istimewanya Bazar Ramadan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh rakyat Kelantan, sebahagian mereka yang berada di Bandar Kota Baru ini, untuk mengunjungi Bazar Ramadan bagi mencari kuih muih. Dan kalau kita lihat Faris, dalam tempoh beberapa hari bermula 1 Ramadan sehingga ke saat ini, orang ramai sentiasa penuh di Bazar Ramadan bermula sekitar jam 4 petang sehinggalah ke jam 5.30 petang. Walaupun kita tahu Bazar Ramadan di seluruh negara, di Kelantan sendiri ditetapkan syarat supaya dibuka selepas pada jam 2.30 petang. Namun seawal jam 3.30 ataupun sekitar jam 3 petang, orang ramai sudah mula mengunjungi Bazar Ramadan yang terletak saya kira di tengah-tengah bandar raya ini ataupun di tengah Bandar Kota Baru ini. Itu dari segi Bazar Ramadan. Berbalik pula pada program program solat sunat tarawih yang dianjurkan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat juga, di sebelah daripada perkarangan, di sebelah pada penganjuran Bazar Ramadan itu ada dianjurkan Madinatul Ramadan ataupun solat sunat tarawih secara berjemaah yang merupakan acara tahunan Kerajaan Negeri Kelantan sejak sekian lama. Dan apabila disebabkan oleh penganjuran yang tidak dapat dilaksanakan kerana PKP dan juga pandemik COVID selama 2 tahun, kawasan tersebut sunyi. Dan semalam merupakan hari perasmian program penganjuran solat Madinatul Ramadan, solat sunat tarawih secara berjemaah di perkarangan stadium itu, di mana saya melihat sambutannya mungkin pada peringkat awal ni agak kurang, namun saya melihat kebanyakan rakyat Kelantan, terutamanya warga emas, mengambil kesempatan untuk melaksanakan solat sunat tarawih itu tanpa penjarakan fizikal. Bahkan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang turut berada di Madinatul Ramadan dan merasmikan program tersebut turut teruja, yang mana beliau merasakan apabila penjarakan fizikal tidak lagi sah dirapatkan, jemaah boleh
bersemayam dalam keadaan yang rapat itu telah menimbulkan satu ikatan kekeluargaan yang begitu mesra di kalangan rakyat Kelantan. Dan ini sebenarnya yang digambarkan dalam suasana Madinatul Ramadan semalam. Namun juga lahir kebimbangan di kalangan kerajaan sendiri dan juga pihak berkuasa, di kalangan jemaah sendiri yang berada di masjid ataupun surau. Bimbang takut-takut mereka tidak memakai pelitup muka atau sekadar meletakkan pelitup muka di dagu sahaja. Kita tahu pada waktu ini Kelantan masih lagi mencatatkan sekitar angkanya 300 ke 400 kes. Namun bila berlakunya pelanggaran SOP ini, bimbang akan berlaku peningkatan kes yang menyebabkan mungkin aktiviti tertentu akan tergendala itu, Faris. Muhammad Fandi, saya juga nak bertanyakan bagaimana agaknya dengan isu kenaikan harga makanan yang sebelum ini hangat diperkatakan yang mana ada kenaikan antara 50 sen hingga RM2. Dan itu adalah seperti yang dilaporkan oleh media sebelum ini. Jadi apa agaknya komen pengunjung bazar itu sendiri? Rata-rata yang saya dapati mungkin di Bandar Kota Baru ni berlaku juga peningkatan harga, namun tidak kesemua barangan itu mengalami peningkatan harga kerana ada setengahnya seperti saya tengok macam kuih-muih. Kerana mungkin harga gula tidak meningkat, mungkin kerana harga santang tu tidak meningkat. Kuih masih lagi dijual dengan kadar biasa seperti tahun sebelumnya. Namun di bahagian lauk pauk saya melihat seperti ayam contohnya, mungkin berlaku sedikit kenaikan beberapa hari yang lepas, dan ayam golek yang saya beli semalam harganya seekor RM34, ayam bakar yang ayam pusing itu. Ada setengah tempat itu dijual dengan harga mungkin RM26, mungkin RM28 seekor, bergantung kepada saiznya. Itu saya melihat sendiri apabila saya membeli sendiri lauk pauk itu, ada berlaku kenaikan ayam dan juga daging itu sendiri. Apapun secara keseluruhannya, sepanjang pemerhatian saya, Faris, saya tidak mendengar sebarang rungutan daripada orang ramai yang mengatakan berlaku kenaikan mendadak ataupun kuih-muih dijual dengan harga yang cekik darah dan sebagainya. Rata-rata mereka berpuas hati dengan harga yang ditawarkan kerana kita tahu sudah 2 tahun mereka tidak boleh berniaga dan tahun ini merupakan tahun untuk mereka mencari keuntungan, tahun bagi peniaga untuk kata recover balik dia punya kerugian dia, dan pada masa yang sama juga pengunjung ingin juga berbelanja. Mereka yang makan gaji, mereka yang bekerja swasta, kerajaan dan sebagainya ingin juga berbelanja. Dan dalam soal makanan ini kebanyakan rakyat Kelantan juga saya melihat mereka tidak bersungut ataupun tidak orang kata kisah sangat berkenaan dengan kenaikan harga. Kita tahu juga, Faris, sedikit masa saya ambil, di Kelantan juga sinonim dengan colek. Selepas solat sunat tarawih, ada aktiviti makan colek. Dan semalam saya meninjau di hampir ke semua tempat, colek-colek yang race sebelum ini telah mula beroperasi. Saya melihat begitu ramai pengunjung hinggakan beratur sampai ke bahu jalan bagi mendapatkan ataupun makan colek itu. Dalam suasana kemeriahan ini saya melihat mungkin ada sebilangan mereka yang datang ke gerai makan ataupun ke tempat makanan itu mungkin terlupa untuk memakai pelitup muka. Ini mungkin sesuatu yang perlu diberi perhatian walaupun mereka ingin meraihkan Ramadan, ingin makan colek, ingin melepaskan rindu untuk bersama dengan kawan-kawan untuk makan colek. Pada masa yang sama juga, Faris, mereka diminta supaya terus kekal dan patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan itu, Faris. Itu dia, begitu meriah sekali sambutan bulan Ramadan di Kelantan. Namun SOP itu perlu tetap menjadi keutamaan kita bagi kita menyambut Raya Aidilfitri nanti dengan selamat dengan keluarga-keluarga kita yang mungkin akan pulang ke kampung. Pastinya SOP akan menjadi nombor 1 untuk kita dalam meskipun kemeriahan ketika menyambut bulan Ramadan. Itu dia Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan yang berkongsikan kemeriahan bulan Ramadan di Kelantan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.